Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, baik, hari ni kita akan belajar tajuk akhlak darjah 2, iaitu bab yang pertama, adab bertamu. Saya nak kamu dengar, saya nak kamu ikut apa yang Ustaz cakap, apa yang Ustaz sebut. Kita eja sama-sama dan kita baca sama-sama. Baik, apa dia tajuk yang pertama bagi pelajaran akhlak pada hari ini ialah adab bertamu. Adab bertamu. Apakah dia adab bertamu? Siapa tahu kat sini adab bertamu tu apa? Siapa tahu? Macam tetamu datang rumah ke macam mana? Itu dia yang kita akan belajar. Tengok pada slide Ustaz yang Ustaz bagi ni. Baik, apa dia yang pertama? Okey. Ikut Ustaz baca. Kewajipan tetamu dan penerima tetamu. Apakah dia kewajipan bagi tetamu dan penerima tetamu? Macam saya ni adalah tetamu. Penerima tetamu ialah kamu. Kamu datang rumah Ustaz. Apa dia kewajipan yang kamu perlu buat? Kamu datang rumah Ustaz, adakah Assalamualaikum Ustaz? Ustaz pun baru keluar. Waalaikumsalam. Ada apa Ustaz? Saya nak ambil soalan kat rumah Ustaz. Boleh masuk. Adakah begitu? Atau terus je masuk rumah Ustaz, buka pintu, ambil soalan, keluar. Boleh ke macam tu? Itu dia ialah apa dia yang kita belajar hari ni. Apa dia pengertian yang pertama ialah ikut Ustaz. Tetamu ialah orang yang menziarahi orang lain sebagai tetamu, sama ada diundang atau tidak, sebagai tetamu atau penerima tetamu, perlulah mematuhi beberapa perkara. Okey, sekali lagi, ikut Ustaz. Tetamu ialah orang yang menziarahi orang lain sebagai tetamu, sama ada diundang atau tidak, sebagai tetamu atau penerima tetamu, perlulah mematuhi beberapa perkara. Baik, dia kata apa? Tetamu ialah orang yang menziarahi orang lain sebagai tetamu, sama ada diundang atau tidak. Contoh ni, tetamu ni orang datang rumah kamu ketika hari raya contohnya. Tahu-tahu dia datang, diundang ataupun tidak diundang. Macam mana kita cara untuk kita layan tetamu kita? Adakah kita suruh dia balik? Ataupun macam mana? Ataupun kita suruh dia masuk, duduk dan kita sediakan minuman ringan sedikit atau sediakan makanan sedikit untuk tetamu kita atau sebagainya. Macam mana? Dia kata ada beberapa perkara. Apa dia antaranya? Baik, tengok slide seterusnya. Okey. Tengok yang pertama ni, ikut Ustaz. Menjaga pandangan. Okey, yang kedua, tidak berkhalwat atau berdua-duaan. 3. Menjauhi percampuran lelaki dan perempuan tanpa hajat atau keperluan. Sentiasa berpakaian sopan dan menutup aurat. 5.
meninggalkan tabarruj, berhias diri. Apa ni Ustaz? Kita baca je. Baik, tengok penerangan Ustaz. Yang pertama, ketika kita menziarahi atau datang ke rumah orang, adab dia yang pertama ialah menjaga mata. Tengok tu, jaga mata. Bukannya maksudnya datang rumah orang, tutup mata kamu dalam rumah orang, lepas tu keluar rumah pun baru buka mata. Bukan. Bukan begitu. Menjaga pandangan mata kamu ni, supaya di rumah orang kita jangan nak tengok, cantiknya rumah dia. Kalau cantik-cantik lah. Kalau rumah dia kotor, kotornya rumah dia, hitam-hitam ni apa ni. Ni selalu ni saya nampak macam ni kan. Jangan, kena jaga pandangan mata, terutama pada tetamu kita. Kena tunduk, kena cakap dengan sopan. Itu adab dia. Yang kedua apa? Tidak berkhalwat atau berdua-duaan. Datang tetamu, kamu ni seorang di rumah, contoh. Kamu seorang di rumah, kemudian ada kawan perempuan kamu datang. Tengok, dia datang dengan kawan dia ke, atau datang seorang. Kalau dia datang seorang, datang rumah kamu ketika kamu berseorangan, boleh dikira sebagai berkhalwat, maksiat, atau duduk berdua-duaan. Tak boleh. Tak boleh. Tidak berkhalwat atau berdua-duaan. Tapi kalau ada orang datang rumah kamu, dan pada ketika itu di rumah kamu tu ada adik-beradik kamu, contoh ada ayah kamu, contoh ada ibu kamu, contoh ada kakak kamu, adik kamu, dalam orang yang ramai. Kemudian orang datang seorang ke, dua orang ke, tiga orang ke, supaya tidak mendatangkan fitnah. Jiran nampak, dia berdua-duaan tu, supaya tidak mendatangkan fitnah. Itu dia adab dia. Jangan suka-suka je datang. Baik, kemudian yang ketiga adalah menjauhi percampuran lelaki dan perempuan tanpa hajat atau keperluan. Ini selalu berlaku pada golongan pelajar menengah. Pelajar menengah, contoh, tengok pada gambar yang saya bagi tu, dia kata remaja dan pergaulan bebas. Kamu tengok, dia pakainya baju yang ketat-ketat. Kemudian dia duduknya dalam berkumpulan situasi yang ramai lelaki dan perempuan. Rapat-rapat, sebelah sana lelaki, sebelah sana perempuan, rapat-rapat. Campur lelaki perempuan, berkelompok, duduk pegang-pegang, duduk tepuk-tepuk, tanpa ada keperluan, tanpa ada hajat suka-suka. Di mana kalau kamu duduk berkumpulan begitu lelaki dan perempuan tanpa ada keperluan, apatah lagi ketika kita dalam tetamu, ada tetamu datang. Ni selalu yang kita dengar ni buat private party macam tu lah. Kira tetamu dan penerima tetamu, dua-dua sama. Mendatangkan maksiat, mendatangkan fitnah. Duduk sama-sama. Lelaki dan perempuan sebelah-sebelah. Lelaki dan perempuan tengah-tengah tu ada apa? Ada syaitan bisik. Peganglah dia. Kan? Apa lagi? Buatlah itu, buatlah ini. Itulah dia, tugas syaitan untuk menyesatkan kita. Kalau boleh jauh percampuran, menjauhi percampuran lelaki dan perempuan. Jauh, maknanya bukanlah jauh-jauh sangat. Bukan sana kelompok lelaki, sana kelompok perempuan. Sana bergaul lelaki sahaja, sana bergaul perempuan. Habis Ustaz tak boleh bercakap perempuan lah. Boleh berteman, beramai-ramai, supaya tidak mendatangkan fitnah. Fitnah, musibah dan sebagainya lah. Kemudian yang keempat, dia kata sentiasa berpakaian sopan dan menutup aurat. Ni mestilah. Yang mana yang lelaki, apa yang Ustaz dah ajar kamu dulu kan, tutup aurat bagi lelaki dari pusat hinggalah ke bawah lutut. Bukannya pusat dan lutut je kamu tutup. Tu jangan salah faham. Itu bagi aurat lelaki. Contoh pakaian lelaki yang kita nampak pada gambar yang Ustaz tunjuk ni, jelas-jelas dia tutup baju dia, tutup badan dia, dia tutup kaki dia, seluar dia panjang, berkasut, kemaslah, handsome kan, begini kan. Pakai sungkup macam Ustaz ni contoh kan. Nampak? Ustaz ni nampak ni, Ustaz kacang sikit lah kan. Nampak?
kemas, handsome. Bagi perempuan pula, tutup aurat. Datang ziarah tamu rumah orang, pakailah tudung, pakailah baju lengan panjang, pakailah baju yang menutup punggung kamu, pakailah kain yang labuh supaya tidak nampak kamu punya kaki, pakailah stokin. Buat apa nak tunjuk kaki kamu yang busuk tu? Kan? Jadi kamu tengok apa yang terbuka pada aurat perempuan tersebut. Hanyalah muka dan pergelangan tangan saja. Tengok, itu adalah betul. Ini tidak datang rumah orang dengan tocang dua macam ni, dengan merah-merah sini, merah-merah sini, kan, dengan bedak-bedak sini, tunjuk orang tu buat apa? Tutup aurat kamu supaya ianya lebih sopan dan menjaga pandangan mata tetamu ataupun penerima tetamu. Kau tak ada tengok je kamu. Ataupun kan, tak suka kan? Pakailah sopan. Bila kamu pakai sopan, maka orang yang tengok kamu pun segan, malu. Kemudian yang terakhir ni dikata meninggalkan tabarruj ataupun berhias diri. Tabarruj ni apa? Berhias diri yang melampau. Ini contoh. Ini sebagai contoh. Jangan salah faham. Ini contoh. Dia pakai gelang emas tu daripada sini sampai sini, penuh sama ketiak ni. Kan? Menunjuk-nunjuk kat jiran dia, nak tunjuk datang ziarah. Kita ni pakai emas, tapi suami kita beli sikit je lah, tunjuk penuh sama ketiak. Ni pun sama penuh. Kan, contoh. Ini contoh Ustaz Cik wanita kan, dia pakai sikit je. Ni contoh. Kemudian dia pakai apa? Dia pakai rantai. Rantai emas yang berjela-jela sampai ke perut, juntai. Kemudian dia pakai emas. Kalau ada 5 jari ni, penuh-penuh emas ni, cincin 1, 2, 3, 4, 5 penuh jari, cincin gini 10 jari penuh nak tunjuk. Tabarruj, berhias diri yang melampau. Nak pakai boleh, cukuplah sekadarnya sahaja. Contoh gelang emas tu 1 cukup. Yang perempuan pakai cincin emas tu 1 cukup. Contoh. Yang lelaki berhias ni apa, pakailah jam tu cantik 1 cukup. Berhias yang sepatutnya sahaja, tidak melampau, meninggalkan tabarruj, berhias diri yang melampau-lampau. Jadi ada 5 perkara. Apa dia yang pertama? Ikut Ustaz. Yang pertama adalah menjaga pandangan mata. Yang kedua adalah tidak berkhalwat ataupun berdua-duaan. Yang ketiga adalah menjauhi percampuran lelaki dan perempuan tanpa hajat atau keperluan. Yang keempat adalah sentiasa berpakaian sopan dan menutup aurat. Yang kelima adalah meninggalkan tabarruj, berhias diri. Jadi itu sahaja penerangan Ustaz pada hari ini. Saya harap kamu faham apa yang Ustaz terangkan. Saya harap kamu boleh ingat apa yang Ustaz jelaskan kepada kamu. Baik, nanti ada latihan. Jadi latihan tersebut saya nak kamu buat seperti mana apa yang saya bagi arahan pada Google Classroom tersebut lah. Jadi itu sahaja untuk pelajaran hari ini. Jadi insyaAllah Ustaz akan buat banyak lagi video-video tentang pengajaran dan pembelajaran kita. Ustaz akan cuba buat lagi menarik. Lepas ni kita akan ada video-video yang menarik. Kita akan ada muzik yang menarik. Lepas ni kita akan nyanyi sama-sama. InsyaAllah Ustaz akan cuba buat sebanyak mungkin. Jadi saya harap kamu buat apa yang Ustaz suruh. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.